Sebab apa? Baik apa? Ada pun Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qadasallahu sirrah. Dan sekira-kira sunat dihilangkan segala bulu yang tersebut itu pada yang lain daripada 10 hari bulan Zulhijjah bagi orang yang berkendak korban, atau dikecualikan supaya dia sama-sama saya dapat menyertai ibadat tadi, maknanya keberkatan itu. Ada pun bagi orang itu yang dalam 10 Zulhijjah tu makruh menghilangkan dia padanya dahulu daripada korban. Kalau nak berkorban, jangan dekat dulu, dan lepas tu barulah supaya melengkapi punya itu bagi segala sukunya. Supaya orang yang berkorban tadi, maknanya segala suku yang ada pada dia, kuku, bulu dia berserta dengan dia lah. Supaya juga bagi kita semak mandi, ya, kita nak memisahkan juzuk daripada anggota badan kita, seeloknya ialah dalam keadaan dia suci. Kita nak kerak rambut, kita nak kerak kuku, elok kita ambil air sembahyang dulu, ya, biar dia berpisah dalam keadaan dia suci. Yang dia berpisah dalam keadaan dia berhadas, itu tak elok. Kata Imam Ghazali, besok dia tuntut kita di akhirat, ya. Kenapa engkau pisah aku dalam keadaan tidak suci, ya. Dan sunat pergi ke masjid itu dengan berjalan kaki bila jika kuasa kait. Kalau dia kuasa sihat tak ada apa-apa, pergilah. Dan berjalan perlahan-lahan. Ni sekira-kira dia pergi tu cantik, tak ada masalah. Kalau jauh sangat 10 km jalan kaki sampai Wanda Bali. Dan sunat bawa ia jalannya waktu pergi pada yang jauh dari jalan kembali. Jadi elok pergi jalan lain, balik jalan yang lain. Kemudian jalan yang dia pergi tu, yang kemudian dia pergi jauh, dia berjalan kembali, dia dekat sikit. Dan berjalan perlahan, dan sunat bawa ada jalannya pada pergi jauh daripada jalan kembalinya. Ini bila ni? Jika tiada picik waktu. Kalau waktu dah sempit, takut dia pergi jalan tak sempat, tu mana cari jalan pendek. Dan jika picik waktu, mana sempit waktu, maka wajib meninggalkan dia. Jika tiada dapat Jumaat, melainkan dengan meninggalkan dia. Tapi kalau dia ambil jalan jauh, lagi berjumaat, tiba-tiba dia yakin kalau dia kan tinggal Jumaat jauh sangat, maka dia wajib dia tinggal, pergi cepat. Sebab waktu tadi memainkan pengaruh hukum di sini mana. Dan makruh berlari-lari ke masjid jikalau lagi luas waktunya. Dan jika picik, ihtimal wajib ia berlari, atau tiada, kerana dikiaskan orang yang tiada dapat pakaian yang layak, tiada wajib Jumaat atasnya. Ya, orang yang tak ada pakaian yang layak, maka tak wajib syarat bagi kelulusan. Dia baju dia tak ada yang tinggal singlet gantung. Dia kalau sembahyang sah, tutup aurat. Tapi kalau pergi ke masjid, orang terperanjat, dia pakai singlet gantung pula, ketiak nampak. Jadi maknanya itu dia panggil jatuh maruah dia, ya. Dan nak berjalan dengan sakinah, dengan tenang dan waqar, yakni perlahan-lahan, dan tetapi jangan pandang ke kiri dan ke kanan. Tu adab kita berjalan. Bila kita berjalan tu pandang bawah saja. Kalau nak Syaban dia suruh pandang ibu kaki kan. Maknanya apa? Tawaduk. Jalan dengan tawaduk. Masuk dalam umum ayat, wala tamshi fil ardi marah. Kamu jangan menapak di atas muka bumi aku dengan sombong. Ada di antara dia tadi, jalan dengan tunduk. Itu yang terbaik. Satu, dari segi kalbi pula, kita banyak pandang kiri kanan, lagi banyak masyhur lah benda-benda yang menyibukkan pandangan dia pergi ke hati. Sedangkan hati kita nak bawa menghadap Tuhan.
Sebab tidak ada benda yang dipandang, maka dia ada persoalan dalam hati. Ini siapa ni? Bila dia dapat orang macam-macam soal. Satu benda dilihat aja 10 soalan dalam kepala dia. Ini siapa punya, daripada mana, ni anak siapa, ni macam-macam. Semua daripada mengganggu kekhusyukan kita dengan Allah Ta'ala. Dan sunat ia masyghul, mana memberikan tumpuan, maknanya sibuk, mana memberi tumpuan dengan membaca Quran, atas zikir, atas selawat atas Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam, perjalanannya dan di dalam masjid, sebelum lagi membaca khutbah, sebelum khutbah dibaca, supaya mencapai pahala yang amat besar pada waktu itu. Dan sunat diam, jangan berkata-kata pada yang mendengar khutbah tu. Dan jika tiada mendengar khutbah, jauh sangat ke atau mic rosak ke, dan sunat baginya masyghul dengan membaca Quran. Bacalah, nak baca ayat apa pun, dia nak baca qul huwallahu banyak pun tak apa, atau di zikir, atau di selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makruh berkata-kata tatkala khatib membaca khutbah, maka hilang pahala Jumaat itu. Ya, ini pada mazhab imam kita Syafi'i. Dan pada kaul jadid dan pada kaul qadil haram, berkata muafakat dengan imam yang tiga. Kalau Imam Hanafi, Maliki, Hambali haram. Ketika imam berkhutbah kita bercakap. Ya, mazhab Imam Syafi'i makruh. Dan tiada makruh berkata-kata dahulu daripada khutbah. Sebelum khutbah tu dia nak cakap ada hal ke apa ke, tanya yang baik atau lain. Tapi kalau khutbah dibaca tak boleh. Bahkan kalau semayang, dia dah tak semayang, tiba-tiba waktu tu semayang tak sah, haram lagi tak sah. Dia datang masjid awal pukul 11 datang, orang azan ni tadi, orang semua bangun semayang sunat qabliyah, dia tak bangun, dia diam. Imam pun naik atau khatib naik atas mimbar, dia pun bangun usalli. Nampak dia tak nak mendengar kan. Itu hukum dia haram. Kena khatib yang kanan kan, dia ketuk kepala yang tongkat. Dia haram lagi tak sah tu. Dia ada fiqh kita haram tapi sah. Ini haram lagi tak sah. Kalau sekiranya dia dah datang awal, ada pun orang yang datang kemudian, dia lewat, datang khatib tengah baca khutbah, maka sunat bagi dia semayang 2 rakaat, ringkaskan. Dan elok dicantum usalli sunatan qabla Jumaat ma'a tahiyatul masjid. Jadi aku semayang sunat qabla Jumaat serta tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dia panggil ibadat ghairun maqsudun bizati. Dalam fiqh kita bahawa dia tidak dikasat dengan diri dia. Kalau ibadat tak kasat diri dia, dia boleh cantum. Kalau kasat diri dia tak boleh, macam duha tu tak boleh cantum. Ya. Macam puasa 6 itu tidak dikasat dengan diri dia, mana kita boleh cantum dengan puasa qada dan seumpamanya. Dan makruh berkata-kata dengan menyuruh berbuat yang makruf sekalipun, dan menegar daripada berbuat mungkar atau mengingatkan daripada bahaya. Terkadang wajib demikian itu. Ya, itu maknanya apa? Makruh. Berkata-kata dengan menyuruh yang makruf dan menegar daripada yang mungkar, atau mengingatkan pada satu bahaya. Dan terkadang wajib demikian tu bahaya. Ya, tu wajib orang nak jalan jalan kan, minta jalan, dia tak nampak ke jalan, kata biar takut dia aksiden lah kan, dia kata wajib dia apa, maknanya dia tegur lah supaya jangan terlibat dengan bahaya tadi. Dan makruh ikhtiba, itu bagi orang yang hadir dalam masjid ketika khatib membaca khutbah, iaitu duduk mendirikan kedua lutut, ya, serta dibalut kedua lututnya dan belakang dengan kain. Ya, dia ada satu kalau Arab dia panggil habwah. Ya, dia duduk cangkung kat kaki, kemudian ikat kaki dia tu dengan belakang supaya apa? Dia tak jatuh. Jadi papan punggung dia tetap. Dia orang Yaman banyak buat itu. Jadi wuduk dia tak batal. Atau barang sebaik kerana duduk demikian itu mendatangkan tidur. Tidur je sedap kan, kaki lagi ikat, oh lena tidur. Kau baca khutbah semua tidur, ini panak, oh tidur. Tapi wuduk tak batal sebab dia rapat punggung. Jadi untuk tidak terbuka tu dia pun diikat. Ya. Atau kita pakai tali pinggang dia cerut. Sedap duduk. Duduk sedap itu dia membawa cepat tidur.
Dan makruh bagi orang yang masuk ke masjid memberi salam atas yang hadir dalam masjid ketika khatib membaca khutbah. Ya, khatib tengah baca khutbah, tengah bertumpu, tak payah beri salam. Kalau beri salam pun terpanjang pula orang. Beri salam tak kuat. Mengalih pandangan. Majlis ilmu sama juga tu. Duduk je lah. Tetapi wajib atas mereka itu menjawab akan salam. Tapi kalau beri salam, salam tetap wajib jawab. Ya. Buat ibadat yang menyalahi kaedah satu. Buat salam. Salam memberi sunat, jawab wajib. Tapi pahala terbalik. Pahala sunat terlebih besar daripada pahala wajib. Ya, kalau ibadat lain semua dia 70 kali sunat baru sama satu wajib. Tapi buat salam lain sebab dia ada makna khas. Makna yang besar itu tawaduk. Orang yang suka memberi salam tu orang yang tawaduk, yang bagus. Orang yang menanti salam tu dia banyak makna takabur. Dia suruh orang beri salam kat dia, dia malah nak beri salam orang tu tak elok. Rasulullah SAW sendiri pun kalau berjalan jumpa kumpulan budak-budak, Rasulullah beri salam. Itu lambang tawaduk. Dan makruh bagi orang yang masuk masjid memberi salam atas yang hadir dalam masjid ketika khatib membaca khutbah. Tetapi wajib atas mereka itu menjawab akan salamnya. Ya. Dan sunat bagi orang yang hadir dalam masjid menyahut orang bersin yang mengucap dengan Alhamdulillah. Dan sunat bagi orang yang hadir dalam masjid menyahut orang yang bersin, mengucap Alhamdulillah dengan yarhamkallah. Ya. Kalau semayang boleh jawab, tapi kena cara dia ubah dhamir. Yarhamka wajib yarhamhu. Kalau cari yarhamkallah batal semayang. Anda tak boleh guna lafaz khitab dalam semayang melainkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulullah tak apa, assalamu alaika, tak payah doa alaihi, mana alaika boleh. Kalau pada kita tak boleh. Orang bersin ni kan dia baca Fatihah, tiba-tiba dia bersin. Pertama, Fatihah dia putus semua alat, dia kena ulang balik. Sebab itu ghairul masyru' bis salah, benda tak disyaratkan dalam semayang. Kalau amin lain. Ya, biasa berlaku ketiga apa? Semayang tergawi. Kan Pak Imam baca macam speedboat. No. Kat Indon lagi pula, macam tak ada taduk semayang. Apa benda semayang. Tasawur ke akal kita Rasulullah semayang tu. Macam-macam. Jadi maknanya bila dalam keadaan begitu, ya, dia sunat bila imam, kalau benar masyru' supaya imam baca Fatihah, ya, semayang tarawih. Dia tahu imam baca surah pendek pula, dia pun baca. Imam baca separuh, dia pun ikut belakang. Bila imam amin, dia tengah baca Fatihah, jadi dia pun aminkan imam. Itu tak apa, itu tidak memutuskan mualat, mana dia boleh sambung balik. Ya, iza ammal imam fa aminu fa inna man wafaqa ta'minu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang amin dia muafakat dengan amin imam, maka dia ampunkan dosanya yang telah lalu. Dalam hadis bermakna apa? Amin imam disertakan oleh amin malaikat. Bila imam amin, malaikat pun segala amin. Jadi bila kita serta situ, kelebihan dia kata Rasulullah SAW, dosa dia diampunkan. Ya, dosa yang telah lalu diampun. Minas sagairah, daripada dosa kecil. Itu masyru'. Bila benda tu disyaratkan dalam semayang tu, maka dia tidak memutuskan mualat. Ada pun tak disyarat dalam semayang, cuma umum saja. Orang bersin dia jawab Alhamdulillah, maka boleh jawab, tapi dengan syarat ubah dhamir. Jangan jawab yarhamkah, dia kan yarhamhu, guna dhamir ghaib, yarhamhullah. Kalau yarhamkallah, batal semayang. Ya, bukan putus mualat, batal terus. Dan bagi orang yang mengucap Alhamdulillah, maka putus mualat, makna Fatihah tu tak terjadi, dia kena ulang balik. Ya. Dan sunat membanyakkan membaca suratul kahfi pada hari Jumaat dan malamnya, kerana sabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca surah kahfi pada hari Jumaat, dan saya diterangi baginya dalam cahaya orang yang antara dua Jumaat. Ya, antara Jumaat ke Jumaat tu nur terang. Itu kelebihan banyaklah. Habis surah Yasin tak boleh baca ke? Boleh, tak ada hal. Ni ada satu kumpulan pula sampai tak boleh baca, marah. Nabi tak buat, haram, bidah neraka. Wah, sebab no neraka ke orang ni neraka apa dia punya.
Ya, pernah. Dan hadis sahih Ibnu Majah tu, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ada kan. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir surah Jumaah punya tafsir tu dalam. Ya, man qara'a surah Yasin, man qara'a Yasin lailah, ya faqad asbaha maghfurah. Barang siapa baca Yasin pada malam hari, maka di waktu siang dosa diampunkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana siapa baca malam? Tapi malam Jumaat bukan malam. Kok malam Jumaat kita siang pula. Umum, hadis umum. Barang siapa baca Yasin pada waktu malam, berpagi lagi dosa dia telah diampunkan. Maka malam Jumaat masuk umum, tak ada masalah. Ya. Surah Kahfi bacalah, semua ada nas. Dan saya dia terangi dia, ya, sampai Jumaat akan datang tu. Allah. Dan antara Baitul Atiq, antaranya dan Baitul Atiq, Baitul Atiq rumah yang usang, itulah Baitullah. Antara dia dengan Baitullah tu nur, dan bagi ahli kasyaf dia nampak, masya-Allah. Besar maksud dia, besar kelebihan dia. Dan membaca dia pada siang terlebih muakkad, kalau baca siang hari lebih disunatkan. Dan yang terutama kemudian daripada sembahyang subuh, atau lebih utama awal hari siang. Hari Jumaat lepas bangun subuh tu baca surah Kahfi, itu lebih afdal. Dan sunat membaca doa pada hari Jumaat supaya diharap bertemu dengan sa'atul ijabah. Dia macam bulan puasa Lailatul Qadar, ya. Jadi maknanya tahu memang ada, tapi tak tahu mana waktu dia. Ada kata beralih, kata tak, ada macam-macam lah, ya. Tapi kuat tuntut 10 akhir. Jadi mana ada. Begitu juga pada Jumaat dia ada sa'atul ijabah. Saat tu kalau kena doa kita, terus diangkat doa tu mustajab. Tapi waktu dia macam itulah, tak tentu. Ya itulah satu lahzatan, satu lahzah, satu saat yang pendek, yang amat latif, mana pendek sangat. Dan adalah tempat sangat ijabah itu dalam hari Jumaat tu. Tetapi yang terlebih diharapkan tempat saat itu pada ketika duduk khatib di atas mimbar. Ya, khatib naik, dia duduk atas mimbar, doa tu mustajab, kita doa. Walhasil banyak khilaf inilah. Hingga selesai sembahyang Jumaat, start daripada situ. Startlah khatib dulu atas mimbar, sampai selesai Jumaat, doa tu banyak. Dan sunat daripada sunat daripada riwayat kemudian daripada sembahyang asar. Ada riwayat tengah daripada sembahyang asar hari Jumaat tu. Waktu tu banyak waktu mustajab. Dan ditanggungkan atas bahawa saat ijabah itu berpindah. Kalau banyak ini atas hadis gini, boleh ihtimal ke saat ijabah itu berpindah macam tu kadar. Ada mana 21, ada mana 25, 27 dan sebagainya. Jadi hilang iskal, tak ada masalah pula. Seperti Lailatul Qadar. Dan ikhtilaf ulama pada menentukan waktu saat ijabah tu. Dan ada kaul sahabat pada ikhtilaf menentukan, sahabat sendiri pada ikhtilaf. Itu menandakan apa? Waktu tu berpindah-pindah. Ada 45 akwal. Ada 45 kaul tadi. Banyak tak banyak tu. Tu. Dan demikian lagi, hendaklah berbanyak-banyak doa pada malam Jumaat seperti siang juga, kerana kata Imam Asy-Syafi'i telah sampai kepada aku bahawasanya doa diperkenankan pada malam Jumaat. Imam Jumaat tu banyakkan doa. Ya, kalau zikir lagi banyak. Dalam hadis, barang siapa yang dia masyghul dengan zikir, tak sempat berdoa, maka Tuhan beri pada dia lebih afdal, lebih banyak, lebih hebat daripada orang yang berdoa. Ya, maka disunatkan minta doa pada malam Jumaat seperti siang juga. Demikian lagi sunat membanyakkan selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada harinya dan malam. Ya, bahkan kalau penuh dengan selawat pun tak ada masalah. Ya, selawat ibadat yang tak ditolak, walaupun kadang terlantas riak pun ada, diterima itu sebab mana kemuliaan bagi Nabi SAW. Tapi ingat, jangan kita baca selawat, aku baca selawat ni Rasulullah punya makam lagi naik. Saja engkau siapa ni? Ni ada cakap ni, kita selawat ni makam Nabi lagi naik. Kau tak selawat boleh Nabi lebih hebat. Kita selawat tu kan kita menumpang rahmat. Ya, setengah kitab dan Tajul Arus saya sebut akan datang ni. Kita selawat sekali itu lebih besar daripada kita ibadat yang lain. Apa maksud dia? Maksud dia, selawat Allah Ta'ala atas kita sekali je tak terbanding dengan kita buat ibadat semua hidup.
Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyrah. Siapa selawat pada aku sekali je, maka Tuhan selawat dia 10 kali. Selawat Allah lain makna, jadi 3 makna. Kalau selawat min jihatillah dengan makna rahmah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat. Lain makna. Selawat Allah makna rahmat. Selawat malaikat makna istighfar. Selawat kita makna doa. Jadi kalau Allah Ta'ala selawat pada seorang dengan sebab dia selawat pada baginda sekali je, dia dapat 10 rahmat. Satu selawat rahmat Allah Ta'ala, nak banding dengan ibadat kita tak lama kan. Apalagi kalau 10. Itu kalau kita selawat sekali je. Bayangkan kalau 1000. Oh, Masya Allah. Sebab jangan putus selawat. Dan siapa berselawat, dia akan dapat percikan nur daripada Rasulullah SAW. Sama ada selawat dia lalai ke apa, tetap dapat. Itu setengah daripada kelebihan besar dalam selawat. 2. Yang kedua, bila berselawat dia masuk zikir. Ada orang kata, berselawat dia tak zikir. Kalau berselawat tu zikir lah. Sebab selawat ni kita mohon doa kepada Allah. Allahumma, ada tak sebut nama Tuhan? Sallallahu, ada sebut nama Allah. Semua ada, termasuk tadi ya. Itu kelebihan selawat banyak lain. Kerana khabar sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan oleh kamu akan atasku daripada selawat ya, pada malam Jumaat dan pada hari Jumaat. Maka barang siapa selawat atasku 1 selawat je, dia selawat atasnya dengan dia 10 ya, riwayat Baihaqi. Wa sallallahu alaihi marrah sama biha asyrah. Dan sekurang-kurang akmalnya 300 kali. Seperti kata Khatib Asy-Syarbini ya. Di selawat ada 2, satu nisbah kam, satu nisbah kaif. Kalau kam makna angka. Macam ni angka Man shalla alayya marrah. Siapa selawat aku sekali, dia dapat 10 kali selawat Ta'ala. Kalau selawat 10, dia dapat 100. Kalau 100 dapat 1000. Bermakna bila ada kelebihan segi angka, maka kita nak banyakkan angka, buat selawat pendek ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa-apa banyak. Tapi ada selawat kaif, dan selawat azimiyah, selawat bablah dalam Ahzab, selawat apa lagi, dan selawat sulfan sekali baca tu 1000 banding dengan selawat lain. Contohnya lah selawat pendek. Itu kita baca juga. Jadi ada 2. Ada yang baca sekali gandaan dia banyak. Ada yang baca ikut angka. Walhasil selawat je lah ya, banyak mana pun. Dan satu lagi makruh tahrim. Makruh sampai peringkat haram. Dia ada makruh tanzih ya. Ini makruh haram. Melangkah bahu orang yang duduk bersab ya, dia datang lewat, nak semayang datang, nak habis khutbah, habis langkah, wah macam gangster. Duduk depan lah, jangan. Haram hukum itu, melangkah bahu orang. Kerana demikian itu menyakiti. Dia tiap-tiap benda yang menyakiti hati orang beriman haram. Tiap-tiap benda yang menggembirakan dapat pahala. Itu tiada. Orang betul-betul duduk, dia langkah habis orang, kan dia pakai tolak ya. Itu makna adab yang kotor, tak elok. Melainkan khatib yang jadi imam, kecuali khatib, sebab semua tu ada kelebihan. Datang awal seekor unta, bawah sikit seekor lembu atau kerbau, dan seterusnya lah. Maknanya kelebihan datang awal, kecuali khatib je. Sebab khatib dia kena datang lewat. Sebab apa? Khutbah yang dibawa ni supaya auqa' bin nafsi, lebih jatuh dalam jiwa insan ya. Bila khatib naik ke mimbar, semua beri perhatian. Dia pun baca khutbah tu jatuh. Tapi kalau khatib datang awal, kemudian bergurau pula kat belakang, ya. Lepas tu mana baca khutbah, tak awal orang tengok tu. Tadi lepas bergurau tu baca khutbah, orang tengok pun tahu kan. Sebab tu kalau penceramah hebat-hebat, biasa orang letak depan ke belakang? Ke depan, belakang ya. Kalau bagi dia dulu, orang kampung nak ceramah, orang dia balik. Yang kendian tu, tu maknanya ceramah, ucapan dia, penerangan dia, dia berikan perhatian. Sebab dia suruh dia seorang aja. Jadi dia datang ni, dia terpaksa langkah tu tak apa. Tapi kebiasaannya masjid dia ada pintu asing kan. Kalau imam datang dari pintu luar, dia masuk terus saja. Jika tiada sampai ia kepada mihrab atau mimbar, melainkan dengan terpaksa melangkah bahu manusia, maka tiada makruh baginya melangkah. Tetapi jika dapatnya jalan yang lapang dan sampai kepada mimbar atau mihrab dengan tiada melangkah, nasai makruh baginya melangkah ya. Mahu hasil elakkan daripada itulah habis. Dan demikian lagi tiada makruh bagi soal melangkah hingga 2 sab. Yang depannya jika ada sab, yang di depan itu lapang ataupun taksir, kerana taksir mereka itu dan mensisihkan akan. Tetapi sunat jangan dia melangkah jika dia boleh tempat lain ya.
Dia tengok saf depan kosong, dia pakat semayang duduk tengah kan. Dia nak pergi depan dah tahu dia terpaksa langkah. Tu tak apalah, tu silap dia kan. Rupa apa duduk depan, rupa bawa dia kipas besar. Oh, dia ambil kipas apa. Sekarang masalah ikon nak dia kan. Habis, jadi maknanya elakkan daripada melangkah. Tetapi kalau ni orang yang tu silap, memang taksir dia terpaksa duduk tengah-tengah jalan, buat apa kan. Orang nak sembahyang duduk tengah jalan, depan tu lapang, tu silap dia. Banyak kan sembahyang sunat kan, pintu tengah, orang nak masuk, dia sembahyang di depan pintu. Pada tempat lain banyak kosong lagi tu. Tu langgar pun tak apa kan. Ya, sebab salah dia, patut pergi ke depan ya, tempat orang nak lalu. Tu maknanya ada tafsil. Makna makruh tu jika tidak ada taksir, makna tidak ada kecuaian. Kalau orang tu dah buat betul cara kita pakai langgar, tu tak dibagi. Dan makruh wallahu a'lam.